khabar murid-murid? Bersama dengan Cikgu Mimi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, unit 24 Pengurusan Perbelanjaan, yang mana cikgu akan melihat kemahiran membaca kamu iaitu berpidato. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu apakah itu pidato dan contoh teks yang kita akan baca. Kemudian kita akan melihat aktiviti 1 iaitu cabaran pidato, aktiviti kedua mencari maksud dan akhir sekali kita akan melakukan aktiviti yang ketiga iaitu kuis. Apa itu pidato? Mari cikgu terangkan. Pidato ialah pengucapan yang disampaikan secara individu di hadapan khalayak ramai. Orang yang menyampaikan pidato dipanggil pemidato. Maksudnya, kamu akan bercakap secara seorang diri di hadapan ramai orang berdasarkan teks yang kamu pilih. Contohnya, kalau cikgu nak bacakan tentang alam sekitar, makanya skrip pidato cikgu itu adalah berlandaskan tentang tajuk yang cikgu pilih. Isinya pun perlu untuk menepati tajuk yang telah pun dipilih. Ciri-ciri pidato yang baik ialah yang pertama, isi pidato yang baik. Yang mana isi teks pidato yang menjawab kepada tajuk. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu nak sampaikan tentang menabung, maka isi kamu itu perlu menjawab kepada tajuk. Tak bolehlah tajuk tentang menabung, tiba-tiba isi kamu bercakap tentang alam sekitar. Kemudian, teks pidato yang kamu bina itu perlulah mempunyai huraian dan contoh yang sesuai. Seterusnya, dari segi intonasi dan artikulasi yang baik. Intonasi yang kamu guna itu mestilah sesuai dengan teks kamu itu. Dekat mana bahagian yang perlu kamu tekankan, dekat mana perkataan yang perlu kamu senyum dan sebagainya. Selain itu, artikulasi yang baik iaitu kamu perlu menyebut setiap perkataan dengan jelas. Maksudnya, perkataan yang kamu sebut itu perlulah jelas supaya orang boleh faham dan tahu apakah perkataan yang kamu sebut dan apakah yang kamu cuba sampaikan. Dan yang ketiga, pidato kamu itu perlulah jelas dan menarik. Misalnya dari segi gaya penyampaian yang jelas dan menarik. Gaya kamu itu sesuai dengan teks kamu, tidak berlebihan, tidak keterlaluan, dan juga cara kamu menyampaikan pidato itu orang rasa menarik nak dengar. Macam mana nak buat orang tertarik untuk dengar kita punya pidato? Antaranya, kamu perlulah mempunyai intonasi yang sesuai, kamu kena sebut perkataan dengan jelas dan ada pelbagai gaya. Bagaimana murid-murid? Kamu sudah jelas tentang ciri-ciri pidato yang baik? Baiklah, sekarang ini kita akan melihat pula contoh teks pidato di sebelah. Ini merupakan teks pidato yang bertajuk Jangan Terpedaya yang terdapat dalam buku teks muka surat 166. Kamu juga boleh buka buku teks sekarang dan rujuk bersama-sama dengan cikgu. Ingatkan tadi kita belajar ciri-ciri pidato yang baik? Mari kita aplikasikan. Cikgu akan tunjukkan sedikit contoh dan selepas ini cikgu nak kamu pula yang berpidato. Baik, kita lihat perenggan yang pertama. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang dihormati, guru-guru dan rakan-rakan. Hari ini, saya akan berbicara tentang penipuan melalui panggilan dan mesej palsu. Bagaimanakah penipuan ini berlaku? Itu sedikit contoh cara untuk berpidato. Kamu boleh menggunakan intonasi dan nada mengikut kesesuaian kamu. Kalau boleh, cuba pelbagaikan intonasi kamu. Contohnya, kita lihat dekat perkataan bagaimanakah penipuan ini berlaku. Ayat ini kan merupakan ayat tanda tanya. Maka nada kamu itu perlulah sesuai dengan ayat tersebut. Takkanlah ayat macam ini, kamu nak baca senada. Contohnya, bagaimanakah penipuan ini berlaku? Dengar tak sedap, betul tak? Jadi, kamu boleh pelbagaikan mengikut ayat tersebut. Contohnya, bagaimanakah penipuan ini berlaku? Kalau kamu nak dengar contoh yang penuh, kamu boleh buka buku teks muka surat 166 dan lihat di bahagian bawah iaitu jom imbas. Kamu ambil phone dan imbas kod QR tersebut untuk mendengar contoh bagaimana kamu boleh gayakan teks pidato Jangan Terpedaya ini. Baiklah murid-murid, jom lihat aktiviti yang pertama iaitu cabaran pidato. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu merakam video atau audio kamu menyampaikan pidato yang bertajuk Jangan Terpedaya berdasarkan buku teks muka surat 166. Kemudian, kamu hantarkan kepada cikgu dan ganjaran menarik menanti kamu.
Akhir sekali, pemenang dinilai berdasarkan intonasi yang sesuai dan sebutan yang jelas. Gaya yang menarik diberikan markah bonus. Jangan lupa untuk sertai cabaran pidato ini. Seterusnya, kita lihat aktiviti yang kedua iaitu mencari maksud. Mudah sahaja aktiviti ini. Apa yang perlu kamu buat ialah berdasarkan teks pidato jangan terperdaya, senaraikan sekurang-kurangnya 3 kosakata baharu yang kamu tidak tahu maksudnya. Kemudian, cari maksud bagi kosakata tersebut. Buat dalam buku latihan pemahaman. Katakanlah kamu tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan mangsa. Kamu tulis dalam buku pemahaman kamu dan kamu buka kamus. Ataupun kalau kamu tidak ada kamus, kamu boleh lihat di YouTube cikgu bagaimana untuk mencari perkataan menggunakan kamus elektronik dalam talian iaitu PRPM. Kamu boleh tengok video cikgu. Jangan lupa untuk tulis tarikh, hari dan tajuk kita pada hari ini. Selesai aktiviti yang kedua, kita lihat aktiviti yang terakhir iaitu menjawab kuis. Murid-murid perlulah menjawab kuis word wall yang cikgu telah berikan pautannya dalam grup WhatsApp. Selamat menjawab. Baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada kelas yang berikutnya. Selamat belajar.